Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dikasihi Datuk Hazami dan seluruh pimpinan majlis yang bertanggungjawab mengendalikan program pada malam ini, terima kasih kami khusus kepada Yang Berhormat Datuk Ibrahim Ali atau Tok Him, pengurusi atau Presiden Perkasa Malaysia, berangkap ahli parlimen bagi kawasan Pasir Mas, yang saya rasa saya dah mengikuti berpuluh-puluh ceramah Datuk Ibrahim Ali kerana kami digandingkan bersama-sama pusing satu Malaysia. Bagi saya malam ini adalah antara ceramah yang terbaik, dengan nadanya, dengan semangatnya, dengan kekuatannya. Saudara tahu beliau telah pun menjalani bypass, pembedahan jantung. Tapi tuan-tuan tengok tadi macam mana dia bersyarah. Persoalannya mana dia dapat kekuatan itu? Sudah tentulah kekuatan daripada azamnya untuk menyelamatkan Islam, menyelamatkan Melayu, menyelamatkan generasi pengganti yang akan datang ini. Sebab itu dah dibedah. Saudara-saudara, bedah ni biasanya 6-7 bulan baru dia kembali kepada tahap 95%. Tetapi saudara lihatlah tadi bagaimana penekanannya, bagaimana lonjakan suaranya, yang saya rasa sukar di antara pembidato-pembidato Malaysia ini dapat melawan atau dapat berganding atau dapat menyaingi kehebatan Datuk Ibrahim Ali yang sudah bertahan berpuluh-puluh tahun. Daripada muda dalam universiti, dalam sekolah lagi, dengan perjuangannya, dengan caranya, dengan taktiknya, dengan strateginya, jatuh tenggelam dalam politik timbul juga, jatuh tenggelam timbul juga. Bukan senang. Kebanyakan yang jatuh tenggelam langsung tenggelam, lemas, mati. Tapi dia timbul lagi, timbul lagi, timbul lagi. Dan sekarang sedang menjadi presiden kepada Perkasa, yang saya tadi membantu mengisi programnya bersama-sama. 300 orang di salah sebuah hotel di Kuala Lumpur. InsyaAllah besok saya diminta untuk mengimamkan Qiyamul Lail di tempat itu, dan juga memberikan kuliah subuh kepada teman-teman 300 orang pimpinan tertinggi Perkasa yang datang dari seluruh Malaysia untuk diberikan suntikan-suntikan terakhir menjelang kita menghadapi saat-saat genting untuk menentukan pucuk pimpinan negara selepas ini. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, saya rasa dengan ceramah 1 jam, lebih sikit dari 1 jam yang diberikan oleh Datuk Ibrahim Ali itu, tuan-tuan yang datang kok ada yang di luar daripada Gombak pun rasanya sudah berbaloi lah, sangat berbaloi. Saya tadi Datuk Azami pusing keliling, cukuplah ke dah cukup. Saya kata jangan, lagi. Saya galit dengar tuan-tuan dan puan, tajuk yang dibawa, penekanan yang dibawa, tema kepada apa yang dibentangkan kepada kita, harapan dia. Saya rasa inilah sebenarnya tuan-tuan, cerita pasal Perkasa itulah dia. Saya tak tahu siapa yang ada hadir pada malam ini yang tak mempunyai cita-cita, azam, pemikiran, kehendak seperti Datuk Ibrahim Ali. Kalau ada di antara saudara mempunyai pemikiran yang berbeza, tak nak Melayu, tak nak Islam, tak nak raja, tak nak tengok generasi akan datang terus memegang Islam, memegang kekuatan untuk menjadi bangsa yang terbaik di dunia, saya tak tahulah nak letakkan tuan-tuan di kategori mana dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, umat Melayu di Malaysia. Sebab itu saudara, bagi saya kemuncak dah. Datuk Ibrahim Ali tadi kemuncak. Saya minta dia pengucap yang terakhir tadi sebenarnya, tapi dia lebih kerana dia nak pergi balik lagi ke hotel untuk bertemu lagi dengan 300 orang. Akhirnya dia jadi pengucap yang pertama tadi. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya pun tidak berucap panjang pada malam ini. Bagi saya dah anti climax dengan apa yang disampaikan oleh Datuk Ibrahim Ali. Tapi saya hanya nak berikan gambaran kepada saudara. Ambil di Selangor ni yang saya familiar,
Malaysia pun saya boleh cerita juga, tapi Selangor lah. Pasal saya pernah menjadi Exco Kerajaan Negeri Selangor selama 4 tahun. Exco kanan Kerajaan Negeri Selangor. 4 tahun. 4 tahun saya diberikan portfolio antara yang terpenting: hal-hal Islam, adat Melayu, infrastruktur, kemudahan awam. JKR di bawah saya, JPS di bawah saya, TNB di bawah saya, Telekom di bawah saya, Syabas di bawah saya, semua saja. Apa saja kemudahan awam, apa saja infrastruktur. Masjid di bawah saya, surau di bawah saya, sekolah agama di bawah saya, sekolah menengah agama di bawah saya, kuis di bawah saya lebih kurangnya, pejabat agama di bawah saya, qadi-qadi di bawah saya. Saudara-saudara, saya nak bagi tahu saudara, tak berapa lama lagi kalau pilihan kita tak betul, saya meramalkan pilihan raya akan berlaku. Di antara hari raya dengan penerbangan yang pertama berlepas menunaikan haji, biasanya dalam 5 minggu selepas hari raya. Masa itulah barangkali dalam firasat saya pilihan raya akan diadakan. Maknanya tinggal lagi dalam 2 bulan setengah ke 3 bulan. 2 bulan setengah ke 3 bulan. Tuan-tuan, nanti kalau salah pilih sebagaimana amaran yang diberikan Datuk Ibrahim Ali tadi, tuan-tuan akan lihat apa jadi kepada negara ini. Tak lama lagi tuan-tuan, insyaAllah kita akan hidup dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya semua tuan-tuan yang ada kat depan ni, kat belakang ni, mana-mana pun, rasa-rasa saya tuan-tuan boleh hidup lagi lah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan akan lihat dengan mata sendiri, mendengar dengan telinga sendiri, merasakan dengan tangan sendiri, memikirkan dengan otak sendiri, merasakan dengan degup jantung sendiri apa akan berlaku pada negara ini. Tuan-tuan bayangkan tuntutan IFC yang dibacakan oleh Datuk Azami. Kalau tuntutan itu nak dilaksanakan, contoh orang Islam yang nak kahwin dengan orang bukan Islam, orang bukan Islam itu tak perlu memeluk Islam. Cuba tuan-tuan fikirkan, itu dapat dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh mereka. Apa akan jadi? Apa akan jadi kepada tuntutan DAP yang setiap malam kami bersama dengan Datuk Azami dibacakannya salah satu daripadanya? Saudara-saudara, hapuskan askar Melayu diraja. Saudara pemikir, hapuskan mahkamah syariah. Cuba tuan-tuan fikir, hapuskan mahkamah syariah. Wang zakat daripada orang Islam, kutip daripada orang Islam, dibelanjakan juga kepada orang yang bukan Islam. Cuba tuan-tuan fikir. Saya nampak tuan-tuan dan puan-puan, kalau mereka memerintah, tuan-tuan benarkan mereka memerintah, perkataan yang sesuai, 3 bulan daripada sekarang Malaysia menjadi tapak kepada chaos. Saudara, saya tak boleh bayangkan. Saya duduk dalam kepimpinan, saya tak dapat bayangkan. Saya tak dapat bayangkan apa jadi kepada Islam. Memandangkan daripada tuntutan mereka tentang Islam ini. Saya diberitahu tadi oleh Datuk Zulkifli Nordin, saya jumpa petang tadi dalam perhimpunan di Perkasa. Dia kata di negeri Selangor sudah ditubuhkan. Saya harap itu benar, ataupun saya kena kaji benda ni. Setelah diberitahu kepada saya nak tahu fakta yang sebenarnya. Sudah ada satu komiti, namanya Komiti Antara-Agama, Interfaith Committee, yang dipengurusikan oleh Exco, namanya Dr. Xavier. Apa saja, ikut Dr. Pinodin tadi, apa saja yang nak dibangunkan tentang agama, termasuk surau, termasuk masjid, termasuk madrasah, mesti mendapat kebenaran daripada komiti yang difungsikan oleh Dr. Xavier. Itu yang diberitahu kepada saya, dan saya harap itu tidak benar. Masa saya jadi Exco, benda tu tak ada.
Benda tu tak ada. Kalau ada, tetap bayar. Di peringkat federal pusat tadi, IFC yang disubmit, yang dihantar kepada Datuk Tun Dollah Badawi ketika dia jadi Perdana Menteri, ketika itu tidak diterima, tidak dilaksanakan, tak diterima. Tapi Selangor, kalau betul sebagaimana yang beritahu kepada saya tadi, sudah pun melaksanakan IFC itu, kita cuba bayar. Cuba bayar tuan-tuan dan puan. Saya yakin, macam kata doktor tadi, dan Datuk Ibrahim Ali tadi, saudara-saudara, kalau negeri Selangor ini terus diperintah oleh Pakatan, pengalaman saya selama 4 tahun, sebelum 4 tahun pun saya di antara pimpinan dalam Pakatan Rakyat. Saudara-saudara tanyakan kepada saya, apa akan jadi kalau Pakatan Rakyat terus memerintah Selangor ini? Saya menjawab, saya kata dari segi pandangan saya, pengalaman saya, ilmu yang saya ada, tangan saya yang merasa, mata saya yang memandang, telinga saya yang mendengar, menjadi exco selama 4 tahun, jangan kita izinkan walau 1 hari lagi negeri Selangor ini diperintah oleh Pakatan Rakyat. Walau 1 hari lagi. Saudara, saya dah nampak apa nak jadi kepada Islam. Saya dah nampak apa nak jadi kepada Melayu. Saya dah nampak apa dia akan jadi kepada institusi raja. Pakatan Rakyat berpandukan seolah-olah seperti Quran bagi mereka, iaitu buku jingga namanya. Sikit-sikit buku jingga, sikit-sikit buku jingga, tak ada dalam buku jingga. Jangan buat tak ada dalam buku jingga. Lim Guan Eng pernah bagi tahu, tuntutan PAS tak ada dalam buku jingga, uduk tak ada dalam buku jingga. Tak ada dalam buku jingga, tak boleh laksana. Tak ada dalam buku jingga, tak boleh cerita. Tak ada dalam buku jingga, tak boleh sebut. Sebab itu bila Ustaz Hadi menyebutnya balik tentang hudud dan sebagainya, dia kena kutuk habis-habisan dengan rakan sekomponen dengannya dalam Pakatan Rakyat. Saudara-saudara, saya nak sebut dalam buku jingga. Dalam buku jingga ni tuan-tuan, yang meluluskan buku jingga ini DAP, PKR dan PAS. Apa dia? Pertama, dalam buku jingga tak ada perkataan Islam. Kedua, dalam buku jingga tak ada dalam perkataan Melayu. Dalam perkataan Melayu seperti yang kita faham Melayu dalam konotasi perlembagaan. Dalam buku jingga tak ada perkataan institusi raja. Raja dalam konteks sebagaimana yang tersemat dalam perlembagaan. Tak ada. Lingkungan yang anda sebut, kalau tak ada dalam buku jingga, tak boleh buat. PAS tak boleh buat, PKR tak boleh buat. Bahkan dalam salah satu press conference-nya, setelah mengakhirkan mesyuarat Majlis Presiden kepada Pakatan Rakyat, Lim Guan Eng pergi ke depan. Di belakang Wan Azizah ada, di belakang Mustafa Ali ada daripada PAS. Apa Lim Guan Eng kata? Lim Guan Eng kata, dia kata tentang negara Islam, tentang hudud, memang tidak ada dalam buku jingga, tidak ada tersemat dalam cita-cita kita dalam Pakatan Rakyat. Kalaupun PAS nak buat, kalau PKR nak buat negara Islam dan hudud di dalamnya, mereka harus rujuk terlebih dahulu kepada DAP untuk mendapatkan kebenaran dan kelulusan DAP. Masya Allah. Tuan-tuan boleh bayang. Cuba bayang nak buat Islam kena rujuk kepada DAP. Bayang tuan-tuan nak buat Islam, dalam Islam ada akidah nak dirujuk kepada DAP. Dalam Islam ada syariah, nak buat syariah rujuk kepada DAP. Dalam Islam ada akhlak Islamiyah, nak dirujuk kepada DAP. Siapa pakar Al-Quran dalam DAP? Siapa pakar hadis dalam DAP? Siapa pakar bahasa Arab dalam DAP? Siapa pakar usuluddin dalam DAP? Siapa
Siapa pakar usul fiqh dalam DAP? Siapa pakar ilmu mantik dalam DAP? Siapa pakar ilmu balaghah dalam DAP? Bayang tuan-tuan. Peruntukan yang sebegian yang dikatakan oleh Lee Kuan Yew itu disebut semata-mata nak mengatakan sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh Karpal Singh. If you want to turn Malaysia into becoming an Islamic state, you can only do it after you step over my dead body. Kamu hanya boleh melaksanakan Islam di Malaysia sebagaimana Datuk Ibrahim Ali menyebutkan, selepas terlebih dahulu kamu melangkah mayat aku dulu. Melangkah mayat aku dulu. Artinya tak boleh langsung, tak boleh buat langsung, tak boleh disentuh langsung, tak boleh dipikir langsung, tak boleh dirancang langsung, tak boleh dilaksanakan langsung, tak boleh dibincang langsung, tak boleh disebut langsung. Bayang saudara, orang PAS boleh setuju. Cuba tentang fikir. Mustafa Ali ada kat belakang, Wan Aziz Zahad ada kat belakang tu. Rakamannya ada, sahabat saya masih simpan lagi rakaman video kepada press conference yang diadakan oleh Lee Kuan Yew itu. Ini macam mana? Sebut yang kedua tentang Melayu. Masya Allah tuan-tuan, pengalaman saya menjadi exco. Saudara-saudara, yang saya ingat, Tan Sri Khalid Ibrahim telah diberitahu sesuai dengan enactment pemerintahan Kerajaan Negeri Selangor, sesuai dengan undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Selangor, dalam kuasa Sultan, Sultan menjaga Islam, Sultan menjaga Melayu dan adat-adat Melayu dan sebagainya. Sultan beritahu supaya di antara kita, saya dengan Menteri Besar, kalau dapat Menteri Besar jemput saya dan teman-teman agaknya untuk berbincang tentang Islam, tentang Melayu, tentang institusi raja. Bincang setakat peruntukan-peruntukan yang ada dalam perlembagaan Negeri Selangor ini yang membolehkan kita membincang, mempromosi, menggalak, mengedepankan Islam Melayu raja ini. Daripada Sultan memberitahu Tan Sri Khalid daripada awal selepas mengangkat sumpah sampai 4 tahun saya menjadi ahli exco, tak pernah sekali pun pertemuan itu diadakan bersama dengan saya. Tak pernah sekali pun. Tak pernah sekali pun ada pertemuan kecil nak bincang tentang Islam, ada pertemuan kecil nak bincang tentang Melayu, ada pertemuan kecil nak bincang tentang isu raja dan sebagainya. Tak ada. Sekali pun tak ada. Macam mana? Macam mana? Tuan-tuan bagi tahu saya macam mana. Pengalaman saya dalam. Tuan-tuan tak ada pengalaman di dalam, minta maaf saya sebut ni. Saya di dalam, saya nak memperjuangkan, nak memperjuangkan Islam, ditutup pintu-pintunya. Arak tutup, judi tutup. Saya tak boleh buat. Saya nak buat ni tentang habis-habisan. Saya nak buat dimalukan. Bukan saja di AP tak setuju apa yang saya buat tentang arak, tentang judi, tentang rumah urut, tentang cyber cafe, tentang khalwat, tentang zina. Bukan saja di AP yang tak setuju, PKR tak setuju. Siapa lagi yang tak setuju? PAS tak setuju. Tuan-tuan cuba bayangkan, PAS tak setuju. Teman-teman PAS yang saya hormati malam ini, PAS tak setuju. Akhirnya bila penyiasatan dibuat oleh JAIS kepada DUMC, Damansara Utama Methodist Church, Ramadan tak lama lagi, 20 hari bulan depan di Ramadan, tak lama lagi tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan yang lepas, 50 orang Melayu, keturunan Melayu, bukan keturunan India, bukan keturunan Cina, Melayu tulen, 50 orang dipanggil untuk berbuka puasa di dalam gereja. Tuan cuba bayar. Apa cerita daripada pukul 6.30 sampai pukul 11? Cerita Kristian daripada awal hingga akhir. 2 orang naik ke pentas buat testimoni. Seronoknya beragama Kristian, seronoknya dilayan oleh orang Kristian, seronoknya dalam kehidupan bersandarkan kepada Kristian, seronoknya bantuan Kristian, seronoknya jalin hubungan dengan teman-teman Kristian, seronoknya menerima bantuan orang Kristian. Bayang tuan-tuan, bila saya cuba bersama-sama dengan JAIS, bersama dengan MAIS mengambil tindakannya
Siapa yang menentang? DAP menentang habis-habisan, sampai menggunakan tuan-tuan tengok dalam rangkaian sampai luar negara di sana, di Britain, di Amerika, di Australia, di Jerman, di Eropah Timur, Eropah Barat. Ruang itu tuan-tuan, ruang antarabangsa, sampai kepada peringkat antarabangsa. PKR tak setuju. Yang paling hebat tuan-tuan, tindakan yang saya ambil bersama dengan JAIS untuk pergi menyiasat masuk dalam gereja itu. Orang PAS, pimpinan PAS macam DAP juga tak setuju tindakan yang saya ambil itu. Macam mana? Apa orang PAS kata jumpa saya? Ketua Penerangan PAS Pusat jumpa saya, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, datang ke rumah saya, beritahu saya, Dr. Hasan, hal tentang arak, tentang judi, tentang Kristian, tentang murtad. Slow dulu, kena slow dulu. Yang pentingnya kita kena tawan Putrajaya dulu. La ilaha illallah. Betul Tuan, itulah perkataannya. Tawan Putrajaya dulu, lepas itu kita buat Islam, lepas itu kita pertahankan Melayu. Saya nak bagi tahu, saudara, Selangor yang kita menang, negeri yang kecil di Selangor, bukan federal, bukan persekutuan, tak boleh buat. Bayang kalau pergi federal, Perdana Menteri Anwar Ibrahim sementara, timbalan Perdana Menteri Kapal Singh. Tuan cuba bayangkan, Kapal Singh nak buat, Kapal Singh nak buat Islam, Kapal Singh nak buat membantu orang Melayu, masyarakat Melayu, generasi Melayu. Kapal Singh nak mempertahankan institusi raja. Jadi para Perdana Menteri, tuan-tuan jangan, tuan-tuan, ini bukan cerita fantasi. Saya dah buka dah. Tuan-tuan buka dalam internet, mudah saja. Tengok jalur kepimpinan DAP, jalur kepimpinan PKR, satu lagi jalur kepimpinan PAS. Semuanya meramalkan. Daripada tiga-tiga, yang menang besar ialah DAP. Menang besar. Di Selangor akan menang besar, lebih besar pada tahun 2008. 2008 antara kemenangan terbesar yang pernah dicapai oleh mana-mana parti politik pembangkang. Kali ini bertambah besar lagi kemenangan mereka. Untuk bayang, yang paling corot sekali yang dilaporkan, yang dikaji oleh penganalisa politik, parti itu ialah Parti Islam se-Malaysia PAS. Apa sebab? PAS sudah meninggalkan Islam. PAS dah tinggalkan Islam. PAS tak mau sebut Islam dah. PAS tak menggalakkan. Cuba tuan-tuan dengar, parasit ni, parasit. Tak ada lagi cerita nak negara Islam. Tak ada lagi tuan-tuan. Apa mereka cerita? LGBT. Betul. Apa yang mereka cerita? Human rights, hak asasi manusia. Tak ada dah nak cerita Islam, nak cerita hudud, nak cerita negara Islam, nak cerita syariat Islam. Tak ada dah tuan-tuan, tak ada. Sebab tidak ada dalam buku jingga. Tak ada. Dia akan duduk dengan DAP cerita human rights. Orang Islam, pimpinan PAS pun cerita human rights. DAP cerita LGBT, orang PAS pun cerita LGBT. Mereka cerita tentang nakkan bersihkan sistem pilihan raya. PAS pun cerita nak membersihkan sistem pilihan raya. Bukan kita menentang, kita tak menentang. Saya tak menentang. Tapi cara tu saya tak setuju. Macam mana? Kalau PAS dah tak sebut lagi, tuan-tuan akan tengok nanti dalam pilihan raya yang akan datang, dalam kempen-kempen pilihan raya, naik orang PAS macam DAP, sama saja macam DAP bercakap. Naik orang PAS sama saja macam PKR bercakap. Pasal negara Islam tidak disebut, perjuangan Islam tidak disebut. Tak ada lagi dah. Jihad tidak akan disebut, tidak akan ada. Yang saya ingat tuan-tuan, sejak saya dalam kepimpinan PAS, saya bekas naib presiden PAS. Tak sah kalau kita bersyarah 20 minit tak sebut perkataan jihad. Jihad mesti baca ayat jihad.
Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah, sampai ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Ayat jihad. Hendaklah kamu menjadi pembantu, penegak, pemenang, memenangkan agama Allah. Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menjunjung agama Allah. Hendaklah kamu mati bersama agama Allah. Tak ada lagi dah. Bayang tuan-tuan, hari ini semalam keluar dalam surat khabar putusan Malaysia memetik ucapan saya di sebenarnya. Memang saya katakan PAS dah terkeluar daripada landasan. Saya nak bagi tahu teman-teman PAS yang hadir pada malam ini, buktikan yang PAS tidak terkeluar daripada landasan. Siapa yang suruh PAS menggugurkan perkataan Islam dalam negara Islam? Yang pertama ialah parasit-parasit dalam PAS. Parasit-parasit dalam PAS yang sekarang ini menguasai 70% daripada pimpinan PAS terdiri daripada parasit-parasit ini. Apa sifat parasit? Pertama, sifat parasit ini menyokong tindakan DAP. Orang PAS menyokong tindakan DAP. Orang PAS senyap tentang kenyataan-kenyataan DAP yang tidak mendukung PAS, yang tak melaksanakan PAS, dianggukkan oleh orang PAS. Itu namanya parasit-parasit dalam PAS. Siapa lagi parasit yang tak menyokong muzakarah? Parasit-parasit dalam PAS. Bayang tuan-tuan, ambil muzakarah kes yang ditimbulkan dekat sebulan yang lalu. Saya bila dengar Ustaz Hadi menyebutkan muzakarah, Nek Aziz sambut tentang muzakarah, begitu positif pada saya pandangannya. Saya sangat gembira. Pasal saya tahu kalau muzakarah diadakan, saya tahu kalau keikhlasan menjadi benteng kepada muzakarah, saya tahu arti muzakarah kepada saudara, kepada anak saudara, cucu saudara, cicit saudara, kepada seluruh generasi pengganti yang akan datang. Tapi saudara-saudara, bila pergi kepada pimpinan PAS, semuanya negatif, berbagai syarat, sampai kepada syarat nak minta orang UMNO terlebih dahulu tuan-tuan dan puan menggugurkan prinsip-prinsip perjuangan UMNO baru boleh bermuzakarah. Sampai orang UMNO kena iktiraf Pakatan Rakyat, parti-parti dalam Pakatan, dan perjuangan parti-parti dalam Pakatan Rakyat. Saudara-saudara, saudara fikir macam mana kita mengajak orang bermuzakarah? Kita kenakan imposkan syarat-syarat kepada orang yang datang ke rumah kita. Macam kita jemput orang dalam majlis perkahwinan anak kita, kita jemput, tuan-tuan, Tan Sri, Datuk, tuan-tuan datang ke rumah saya pukul sekian, tarikh sekian, tempat sekian. Tetapi syaratnya ialah mesti pakai baju warna hitam, seluar hitam, samping hitam, stokin hitam, seluar dalam hitam, baju hitam. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Macam mana tuan-tuan yang menerima jemputan itu? Bagaimana tuan-tuan yang menerima syarat-syarat yang dikenakan oleh orang yang tuan-tuan tetamu yang akan datang meraihkan perkahwinan anak orang yang dijemput oleh tetamu itu? Itulah dia. Saya rasa tuan-tuan yang tak nak bermuzakarah ini, parasit-parasit yang didesak oleh DAP, jangan. DAP suka sangat, DAP bertepuk tangan sekarang ni, DAP bertepuk tangan. Selagi UMNO dengan PAS bercakaran, selagi dengan UMNO dengan PAS tidak sejalan, selagi UMNO dengan PAS, tuan-tuan dan puan-puan, saling bermusuh-musuhan di antara mereka, kemenangan mutlak akan pergi kepada DAP. Inilah taktik mereka. Sebab itu tuan-tuan, saya harap di Gombak ini, saya harap Gombak ni tuan-tuan, satu parlimen, mereka menang semua. Waktu mereka itu termasuk saya bersama dengan mereka. Saya menang di Gombak Setia, Azmin menang di Parlimen Gombak, Amiruddin menang di Dun Batu Kek, dan Syahri Sungai menang di Ulu Kelang. Kita sapu bersih ketika itu. Ampang pun mereka sapu bersih. Tapi kali ini tuan-tuan, kali ini tuan-tuan nak bagi kemenangan kepada Azmin. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan bagi kemenangan kepada Azmin, sebelum Azmin tu jadi setanggang, jadi batu, tuan-tuan jadi batu dulu, tuan-tuan. Betul, serius. Dosa Azmin kepada ibunya saya tak tahulah. Saya tulis buku tentang anak-anak derhaka. Tip saya yang saya rakam 27 tahun yang lalu tentang anak derhaka tersebar satu dunia.
Mak-mak yang anak-anak nak pergi overseas, bekalkan, mak beli kaset itu, masa tu kaset, lepas tu saya transfer kepada DVD, bekalkan dalam beg anak itu. Selain daripada kitab Yasin, Al-Quran, dibekalkan kaset atau DVD Anak Durhaka Hasan Ali. Suruh dengar dalam kapal terbang, suruh dengar bila dah sampai. Sekali-sekali bila rindu dengan mak, dengar kaset DVD Anak Durhaka, tajuknya Anak Durhaka. Masya Allah tuan-tuan, saya dah buka banyak buku, buka banyak kitab, rujuk banyak dah. Itu jadi bahan saya melakukan satu ucapan dalam 1 jam mengenai anak durhaka. Jangan tuan-tuan, jangan. Jangan, bukan nak kata jangan, tolong. Jangan. Jangan undi PKR, jangan undi DAP, jangan undi parasit-parasit dalam PAS. Jangan. Tuan-tuan nak ragukan saya exco. Tuan-tuan nak ragukan saya dalam parti, saya naik presiden PAS, naik presiden. Tuan-tuan nak ragukan saya, kedudukan saya dalam PAS Selangor, saya Pesuruhjaya PAS Selangor 8 tahun. Sebab itu kita harap kepada teman-teman yang hadir pada malam ini, marilah kita bersama-sama, insya-Allah. Mari kita sama-sama supaya tidak berlaku gerhana di bumi Malaysia ini. Gerhana, dalam mana gerhana itu tuan-tuan dan puan, terlindung, matahari terlindung, bulan terlindung waktu malam, terlindung seperti terlindungnya Islam, terlindungnya mangsa Melayu, terlindungnya institusi raja yang menjadi payung kepada orang Islam, orang Melayu, dan juga adat istiadat dan sebuah generasi pengganti bangsa Melayu. Sesudah sebagaimana yang disebutkan oleh Datuk Ibrahim Ali tadi, saya nampak dengan barisan X dan barisan kabinet Datuk Ibrahim Ali dan teman-teman yang lain dah minta Anwar Ibrahim senaraikan anggota kabinet dia. Mereka dah tuntut dah lama dah tuan-tuan. Bukan bulan ni, bukan tahun ni, dah lama mereka tuntut Anwar Ibrahim senaraikan ahli-ahli kabinet kamu. Kan disebut tadi ada 6 kementerian yang penting. Perdana Menteri seharusnya Melayu Islam, Timbalan Perdana Menteri seharusnya Melayu Islam, Menteri Pelajaran seharusnya Melayu Islam, Menteri Perdagangan luar, Menteri Industri, Perdagangan antarabangsa dan industri semacamnya, sepertinya seharusnya Melayu dan Islam. Menteri apa lagi tadi? Menteri Pertahanan sepatutnya Melayu dan Islam yang UMNO pegang sekarang ini. Menteri Dalam Negeri sepatutnya Melayu dan Islam. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau Lim Guan Eng menjadi Menteri Pertahanan. Tidak mustahil. Tak mustahil tuan-tuan. Lim Guan Eng jadi Setiausaha Agung dalam DAP. Siapa lagi yang nak memegang jawatan menteri kalau tidak Setiausaha Agung dalam mana-mana parti? Ustaz Hadi akan dapat Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri. Mak Sabu akan dapat jadi Menteri Kebajikan Masyarakat. Betul tuan-tuan. Itu menteri-menteri yang awal tuan-tuan, itu menteri bukan nak katalah, itu menteri junior ministers. Itu junior ministers. Azmin, bayangkan Azmin kalau ditugaskan menjadi Menteri Pelajaran, tuan-tuan bayang tuan-tuan, Allah. Saya rasa satu sekolah akan dibina lagi 100 standar, tuan-tuan. Dan ini akan berlaku. Siapa lagi kalau tidak menteri? Pasal Azmin, timbalan Presiden PKR. Tak mungkin dia tak jadi menteri. Orang PKR tak boleh terima dia tak jadi menteri. Sebagai daripada rakyat pendukung dia yang mengundi dia, tak boleh terima dia tak jadi Perdana Menteri. Tian Chua, macam mana Tian Chua tak boleh jadi Perdana Menteri? Siva Rasa, takkan Siva Rasa tak boleh jadi menteri? Anak Karpal Singh, Govindio, takkan tak jadi menteri? Allah tuan-tuan, bayangkan Govindio menjadi Menteri Dalam Negeri. Dia jaga polis, dia jaga pendaftaran negara, nak bagi wang kerakyatan, tak bagi wang kerakyatan, tuan-tuan cuba bayangkan. Dia jaga immigration. Ini Menteri Dalam Negeri ini, dia jaga immigration. Dia jaga ISA, dia jaga penjaga. InsyaAllah tuan-tuan, dia jaga orang-orang yang akan membuat huru hara dalam negara. Dia jaga ketenteraman awam. Bayang tuan-tuan,
Saya sebutkan ini tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan kata, ini tak ada, mungkin tidak. Macam mana mungkin tidak? Tuan-tuan kata mungkin tidak. Dulu pun saya ingat Khair Toyo, tuan-tuan, dia mengatakan, mana mungkin. Dengan sombong dia mengatakan, mana mungkin Barisan Nasional akan jatuh di negeri Selangor ini. Sampai yang terakhir pun tuan-tuan, yang terakhir, dalam minggu terakhir, hari-hari terakhir pun, laporan daripada dia mengatakan, tetap kita bukan saja dapat menang Selangor, menambah majoriti di Selangor. Apa jadi tuan-tuan? Inilah dia benda-benda yang kita perlu fikir. Dan saya harap teman-teman di Gombak ini, marilah Parlimen Gombak pastikan kemenangan, tuan-tuan, kemenangan akan diberi kepada mereka yang menyokong Islam, menyokong Melayu, menyokong institusi raja. Tidak dengan DAP, tidak dengan PKR, tidak dengan parasit dalam hal. Begitu juga Gombak Setia, begitu juga Ulu Kelang, begitu juga Batu Kif dan lain-lainnya. Bukan Gombak aja, Gombak aja tidak ada masalah Gombak. Kita nak Ampang menang, kita nak Selayang menang, seluruhnya. Bahkan terlalu penting bagi siapa saja yang akan mengurus Selangor ini mendapat 2/3, kemenangan 2/3. Baru kita boleh kuasai Islam, baru boleh kita kuasai Melayu, baru boleh kita kuasai institusi raja. InsyaAllah tuan-tuan puan, saya mengharapkan segala-galanya akan berjalan dengan baik. Dan kita mengharapkan insyaAllah. Tuan-tuan puan, saya pun tidak berhasrat untuk memanjangkan. Hanya tuan-tuan puan, di belakang di sana ada teman saya. Saudara, marilah kita menjadi ahli jati. Seluruh, saya nak dalam Gombak ni seluruhnya menjadi ahli jati. RM10 untuk seumur hidup, tuan-tuan puan. Tuan-tuan menjadi ahli jati, apa yang saya nak buat? Cukup ahli jati 100,000 orang yang kita boleh capai menjelang November yang akan datang ini. Saya sebagai Presiden Jati akan bertemu dengan Perdana Menteri mewakili teman-teman 100,000 orang ahli jati. Apa yang saya nak bagi tahu dengan Perdana Menteri? Datuk Seri, saya kata saya berjumpa dengan Datuk Seri pada petang ini. Saya bawa 10 perkara, tapi petang ini nak cerita 2 perkara saja. Yang pertama, Datuk Seri, Jati dengan 100,000 ahli nak minta dalam masa 6 bulan Kerajaan Malaysia, Kabinet meluluskan supaya mata pelajaran agama Islam dijadikan mata pelajaran wajib untuk peperiksaan UPSR, PMR dan SPM. Tolong tuan-tuan, tolong. Dalam pertemuan lain nanti saya nak cerita pengalaman saya 45 tahun didik anak tuan-tuan ratus ribu, mungkin juta bilangannya, yang mengikuti program saya, Summer Camp, Smart Learning dan sebagainya. Anak kita 98% tak boleh semayang, tuan-tuan. Tak boleh semayang. Panggillah anak-anak kita, panggil 2 orang ustaz menjadi saksi, suruh semayang, demonstrasi semayang subuh 2 rakaat. Tak boleh, tuan-tuan. Bacaan out, pergerakan out, suruh azan subuh. Saya dah cuba 45 tahun saya cuba ni, tuan-tuan. Yang boleh buat budak sekolah menengah, sekolah agama. Yang boleh buat budak ma'had tahfiz. Yang boleh buat budak sekolah Arab. Budak sekolah kebangsaan, azan subuh pun tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Tuan-tuan tak percaya? Besok hari Jumaat, pergilah mana-mana masjid. Tengok semua orang ambil wudu. Dapatkan ustaz yang faham fardu ain tentang bab taharah mengambil wudu. Tuan-tuan, 98% agaknya tak sah wudunya. Muka ni, dia basuh muka ni saja. Kebanyakan orang tak tahu di mana paras muka, di mana bahagian muka. Kebanyakan tunjuk ini je. Tak betul. Kalau ini saja tak sah, sampai sini muka, tak ini. Sebab itu orang yang berjanggut tu kena diterjah. Kena terjah macam tu. Kena masukkan air, kenakan air di kulit-kulit di bawah dagu ni. Itu masuk dalam area atau bahagian daripada muka. Yang ini, tuan-tuan, saya tengok baca Quran, kebanyakan tak boleh baca. Baca lain, tuan. Dia mungkin boleh baca, tapi sebutan tidak sebutan dalam Al-Quran. Ta dengan ta sama saja, ain dengan alif sama saja, za dengan zal, zal dengan zai sama saja, shim dengan sin sama saja, sod dengan sin sama saja, dot dengan dal sama saja. Betul, tuan-tuan. Inilah yang kita kena fikirkan. Saya tak tahu macam mana nak selamatkan anak-anak kita ini, melainkan kita mempunyai kerajaan yang sama-sama dapat menegakkan Melayu, Islam dan Raja. Nombor 2, tuan-tuan puan, saya bagi tahu Perdana Menteri nanti 100,000 orang di belakang saya ni, Datuk Seri
nak minta kerajaan juga dalam masa 5 tahun. Lama Pak, 5 tahun. Apa dia? Menggantikan semua tanah rizab Melayu yang diambil. Jumlahnya jutaan hektar. Jutaan hektar tanah rizab Melayu yang diambil untuk pembangunan yang tidak diganti semula. Kita hendak kerajaan dalam masa 5 tahun mengganti semua tanah-tanah rizab Melayu yang telah diambil. Inilah warisan. Inilah harta orang Melayu yang namanya tanah rizab Melayu. Ini kita nak buat, tuan-tuan puan. Saya nak sokongan dan dukungan daripada tuan-tuan. Di sana ada kawan saya di sana, nombor sana. Daftarlah tuan-tuan. RM10 seumur hidup tuan daftar. Kemudian tuan-tuan puan, insya-Allah di sana ada stiker. Tuan-tuan tengoklah dalam kereta. Stiker depan kereta ada, stiker di belakang kereta ada. Yang ada motosikal, taruh kat motosikal. Stiker Jati Islam Melayu Raja Jati, tuan-tuan puan. Lepas itu insya-Allah tuan-tuan dapatkan t-shirt. 3 t-shirt yang cantik. Satu t-shirt IMR Islam Melayu Raja. Yang satu lagi t-shirt Kufi, Khat Kufi. Namanya kuasa ketiga. Kuasa ketiga tu Jati, Khat Kufi. Tuan-tuan boleh dapat di sana. Dan satu lagi ialah t-shirt Jati. Tuan-tuan boleh dapat di sana. InsyaAllah tuan-tuan puan, yang lainnya satu lagi tuan-tuan, insyaAllah pada tuan-tuan yang nak Ramadan, nak banyak kita berzikir, tasbih dalam bentuk jam mana macam jam digital, tapi pakai di tangan, pakai di jari, jam kecil pakai di jari, khusus untuk zikir subhanallah, 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 subhanallah. Dia cara digital. Berapa total hari ini, berapa total minggu ini, berapa total bulan ini, dia ada memory dia. Tuan-tuan puan, tuan-tuan boleh dapatkan di sana insya-Allah. Tasbih digital tuan-tuan boleh dapatkan di sana. Satu lagi tuan-tuan puan, insya-Allah button badge. Tuan-tuan boleh dapatkan button badge Jati. Dan mark ini bukan mark ni, mark Jati. Seluruhnya tuan-tuan kita buat ni untuk kita mendapatkan sedikit dana bagi kita menggerakkan. Besar nak buat ni tuan-tuan. Satu negara kita bergerak setiap malam. Ceramah saya malam ni ialah ceramah yang ke-142. Artinya dah 4 bulan 22 hari. 4 bulan 22 hari non-stop bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Baru balik saja daripada Negeri Sembilan. Hujung minggu ini akan ke Tumpat, Kelantan, akan ke Kuala Krai. 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu di Tanah Merah 20,000 orang di Tanah Merah yang bersama-sama menghadirkan diri untuk mendengar ceramah kita, tuan-tuan. InsyaAllah sambutan setakat ini minimum sambutannya ialah dalam 4,000 ke 6,000 orang di mana-mana kita pergi satu Malaysia ini, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, keberkatan. Tolong tuan-tuan di sana, ada teman-teman saya, Pak Kadi ada di sana, Pak Is ada di sana untuk melayan tuan-tuan dan perempuan. Biasanya kita ada beg Jati cantik untuk wanita, untuk isi telekung dan bahan-bahan wanita. Bag yang macam long sham dia panggil long jam tapi long sham yang bag yang cantik itu yang boleh, tapi dah habis, mungkin stok yang baru akan datang tidak berapa lama lagi, insyaAllah. Yang akhirnya tuan-tuan puan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menguruskan majlis ini, teman-teman yang menyediakan segala kemudahan, teman-teman yang juga mewar-warkan kehadiran yang agak baik pada malam ini, dan kita